Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di kalangan teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Mustafa Ilyas? Saudara Syahrul Azam dari Kota Baru, Kelantan. Selamat malam. Begitu juga dengan Saudara Syah Ibrahim, Saudara Sabarudin Din, Waalaikumsalam, Saudara Zamari LC, teman kita, Saudara Kamal Zaman, Puan Aminah. Apa khabar Kak Aminah di Terengganu? Adinda Anggrik Rimba, anak anda Anggrik Rimba ni dari Pahang ya. Saudara Chang Syamrul, Haji Azhar belum mana. Apa khabar Tuan Haji? Rabi Jai Singh, Mimi Pak Chu, terima kasih. Saudara Muhammad Effendi, Saudara Samsul Anwar, Acik Warisan, selamat malam. Mimi, Halimah Hashim, salam, selamat berjuang. Saudara Cik Nizam, Saudara Joka, apa khabar Jo dari Pulau Pinang, Saudara Rosnin Koringot, salam bahagia. Saudara dari Mengelembu Setiawan, Saudara Mazalin, Saudara Kuih Seruh, juga Saudara Mak Rozin Husin, Saudara Kamal Awang, Ruby Din, apa khabar Bi? Moga Ruby sihat walafiat ya. Saya sentiasa berdoakan Robi dan pasangannya sentiasa walafiat, sihat walafiat dan bahagia selalu. Itulah yang selalu kita doakan secara apa khabar Puan Marabiah, Abdullah, Mutalib Maknun, Jejak Rimba, teman kita Saudara Rashid, Muhammad Radhi, apa khabar? Rubiah binti Osman, terima kasih. Ali Jasin, Nur Rashid, Juriah Yunus dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, jangan lupa like, share dan subscribe. Saya juga ingin berpesan, kalau sesuatu berlaku, teman kita di JB, Indin, sila masuk ke Instagram. Sebab itu ya Puan Rahmah, saya minta Saudara Ali Jasin like, share dan subscribe juga di Instagram. Apa khabar Yauman Waras, Kalsum, Puan Kalsum, Saudara Abdul Hamid, Saudara Awang Yusof. Itu juga Saudara Syarifuddin Abu Bakar, Muhammad Jafri, cantik, sekutu bunga mawar daripada Saudara Nur Rashid, Saudara Mat Sa'ban, Saudara Kamal Zaman, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saya harus memberi pencerahan apa yang terjadi pada negara kita. Sebab hari ini ada laporan daripada sahabat kita, Saudara Rio, daripada Universiti Melaya, Puan Nur Maria. Kata Saudara Rio, hari ini saudara ialah hari Ahad, tanggal 12 Jun. Ia merupakan hari yang ke-814 COVID melanda negara kita. Dan untuk semalam ada sedikit penurunan. Kemarin 2,166, tapi semalam 1,709. Dan ini menjadikan jumlah jangkitan keseluruhannya sudah menjangkau 4,524,727 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dari laporan Saudara Rio ini terdapat 6 negeri yang masih lagi ada peningkatan dan 9 negeri susut. Begitu juga dengan Selangor, daripada 918 susut kepada 960. Tapi Perak nampak gayanya ada peningkatan. Saudara, daripada di Perak ni, daripada 113 dia dah naik balik pada 122. Tapi di wilayah Persekutuan, daripada 487 susut 411. Dan di Pulau Pinang juga susut daripada 152 kepada 131. Inilah angka-angka negeri-negeri yang mencapai melebihi angka 100. Ya, Saudara Mak Zaki, Saudara Abdul Wahid, Saudara Kamarul, Mat Meke. Bagaimanapun saya gembira kerana di Labuan, nampak gayanya Labuan kembali sifar. Jadi saya mengharapkan warga Labuan teruskanlah menjaga, memutuskan jaringan ini supaya kita sama-sama
dapat menjaga ataupun memutuskan jaringan COVID-19, saudara. Yang penting, musim-musim hujan begini, jaga kebersihan diri. Sekarang ni orang dah tak kahwin lah. Minggu depan pula, kalau saudara hadir di majlis perkahwinan, orang ramai, pastikan ada penjarakan sosial, saudara. Saudara Ujang Man, saudara Hazamidin, saudara Abdul Rashid, saudara Adi Warna, saudara Ibrahim Cik Muda. Teman kita di Instagram. Baik, saudara. Usai pencerahan itu, kita masuk segmen yang sekejap. Sebentar cuma, saudara. Kalau saudara mempunyai produk, silalah hubungi Al-Azhar untuk saya mewawarkan di segmen e-commerce. Al-Azhar boleh dihubungi 011-330-41241, saudara. Saudara Azhar sibuk dengan haruman setangi bakur. Itu bakur ini adalah wangian kayu gaharu yang diletakkan dalam atas arang, dan bila dibakar kayu arang tu keluar aroma wangi seperti kita berada di negara Timur Tengah. Begitu juga adanya minyak wangi parfum daripada negara Arab. Tanya dengan saya, Amir Al-Khud. Jangan lupa, saudara. Dan Azhar turut memasarkan gula O. Ini untuk kesihatan, kerana gula O ini adalah tanpa kalori. Kalau tak dapat dengan Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Saudara, dengan Siti Farehah, saudara Adnan Umar, saudara Ali Jassin, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Kalau teman-teman di Lembah Kelang, yang sekitar duduk di Lembah Kelang, di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan seperti anggur, ceri, kiwi, apple dan sebagainya, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut adalah grade AAA dan harganya di bawah harga yang dijual di supermarket ataupun di pasar-pasar raya, saudara. Tak sunyi dan tak selesai kalau saya tak mewawarkan makanan kegemaran saya. Ini adalah makanan saya lah. Popiah Sira Lady Maria. Rasanya sedap, saudara. Pedas, rangup, manis dan mengasyikkan. Harga murah. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-4351-203. Dan akhir sekali, tentulah jamu daripada sahabat-sahabat kita. Sahabat kita, saudara Zul, daripada toko jamu Kemaman. Saudara Zul boleh dihubungi di talian 019-917-0449. Hari ini saya ingin memberi pencerahan tentang produk yang ada bersama dengan saudara Zul di toko jamu Kemaman, itu madu kelulut atau nama saintifiknya Trigona spp. Ia dijamin berkualiti dan asli. Saudara, baik untuk rawatan mata, mencegah kataraks, antioksida dan anti radang. Ia menurunkan kadar gula dalam badan, juga baik untuk rawatan kencing manis, menghalang pembentukan sel kanser, saudara. Zazi Bukhari, saudara Jalil Marasa, Anik V di Instagram. Jangan lupa like and share, saudara, dan subscribe. Begitu juga terdapat madu Arab Habatus Saudah. Ini untuk membantu menambahkan tenaga dan stamina. Ia menguatkan antibodi dan imunisasi, melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sengal tulang, sendi dan kebas-kebas, membantu masalah pernafasan, sesuai untuk ibu yang baru bersalin ataupun merawat mereka yang ada kencing manis dan darah tinggi. Sila hubungi saudara Zul, tokoh jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Usai e-commerce, pencerahan yang seketika. Saya selalu menggalakkan teman-teman berniagalah, saudara, saudara servis Service Absorber. Terima kasih Manlin. Yang penting kata SL Service Absorber, like, share dan subscribe. Saudara Razali Samad, Waalaikumsalam. Saya menerima mesej tadi. Petang tadi saya menerima mesej daripada sahabat kita, saudara Muhammad Zawawi Wami, di talian 010-714-1762. 010-714-1762.
Beliau merupakan wakil daripada daripada mana ni? Daripada mesej daripada seorang adik-beradik, katanya ini daripada penawar asrama kasih sayang. Asrama kasih sayang yang memohonkan bantuan untuk seramai 228 pelajar. Terdiri daripada anak-anak yatim dan mereka asnaf. Jadi kalau mereka sekarang ni, kalau boleh asrama kasih sayang, tak juga buat korban. Jadi kalau anda mau buat korban, eloklah di tempat sebut, itu di asrama kasih sayang. Asrama kasih sayang ini juga ada memasarkan pelbagai barangan penawar. Kalau tak nak beli barang pun, hadiahkanlah wang seikhlas hati. Saya tak boleh memberi nombor akaun, saudara. Sebab itu perjanjian saya dengan Facebook ataupun Instagram. Saudara boleh hubungi saudara Muhammad Zawawi di talian 010-714-1762. Marilah kita bersedekah untuk anak-anak yang seramai 228 orang. Mereka pelajar tahfiz dan sebagainya. Baik, saudara. Dalam segmen Nuri Kehidupan ini, saudara, Allah SWT telah pun memberi peringatan kepada kita semua agar kita memelihara perpaduan sesama umat serta menjauhkan diri daripada sebarang pemusuhan dan perbalahan yang boleh mengakibatkan perpecahan dan dendam yang akan merosakkan masyarakat. Ya, Saudara Roipa, Saudara Anida Shah, juga Paduka Mak, Maznah Cik Mat, Saudara Ismail Lis. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-46. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berbantah-bantahan. Jika tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Jadi sabarlah bila kamu menghadapi kesukaran dengan hati yang cekal. Sesungguhnya, Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi saudara, sehubung dengan itu, Rasulullah SAW berpesan. Ia bersandarkan kepada hadis daripada Bukhari dan Muslim. Sabda junjungan kita, usah kamu berdendam kesumat. Jangan kamu berhasad dengki. Jangan pula kamu berpaling muka dan jangan sekali kamu pulau memulau. Sebaliknya, hendaklah kamu bersaudara. Adalah tidak harus bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Jadi untuk mengukuhkan perpaduan dan mengelakkan daripada menyimpan perasaan dendam, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga berpesan, demi nyawaku, kata baginda Rasulullah, di bawah genggaman Allah, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Jadi maukah kamu kalau aku tunjukkan kepada kamu apakah satu perbuatan bila kamu lakukannya kamu akan berkasih sayang? Perbuatannya ialah ucapkan salam sesama kamu. Jadi bila kita jumpa teman-teman kita, ucapkan salam kepada mereka. Saudara, dari naluri kehidupan kita menyantuni mutiara kata kiriman sahabat kita Cikgu Hibil. Hari ini sahabat saya saudara Kamarul Bahrain. Dia mengadakan majlis walimatul urus anaknya di Ipoh. Saya tak berkesempatan ke adik sana sebab hari ini saya terpaksa menghadiri pemeriksaan doktor. Sebab dah seminggu lebih badan tak bersihat. Tadi pun saya punya tekanan darah tinggi sangat, 183. Tapi nasib baiklah tak disimpan dalam ward. Kalau tidak, tak boleh memberi pencerahan. Kepada sahabat saya, Saudara Kamarul dan keluarganya, saya mengucapkan selamat. Moga mempelai itu kekal hingga ke jannah. Ini teman-teman saya di sekolah dahulu, ya saudara. Menurut Cikgu Ibil, katanya, elakkanlah sikap terlalu jelas melihat dosa dan kesalahan orang lain. Kita harus mengelak untuk melihat konon-kononnya orang lain berdosa, orang lain bersalah. Tapi kita rabun pada setiap kesalahan yang kita lakukan sendiri. Itu keadaan saya. Itu yang kadang-kadang peribahasa mengatakan kuman seberang lautan nampak, gajah depan mata tak nampak. Ya, saudara Adinaldin. Sebab mereka yang hanya nampak kesalahan orang
tapi tak nampak kesan sendiri. Inilah puncanya permasalahan pada kita. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman kata-kata mutiara yang bagi saya amat berarti dan amat bermakna untuk perkongsian kita bersama, saudara. Saya sentiasalah mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Ingat, saudara, daripada teman-teman berjimat-jimatlah dalam suasana ekonomi yang tidak menentu ini, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah gelora bahtera. Gelora bahtera bangsa. Jadi bangsa kita semakin bergelora. Sabar dulu sebelum saya memberi pencerahan, kita santun pantun Pak Nazir yang tidak jemu-jemu dan berusaha menghantar kiriman pantun setiap hari pada saya. Terima kasih kepada Pak Nazir untuk perkongsian pantun ini. Kata Pak Nazir, buah betik dibelah Pak Latif, atas meja pengat keladi. Apabila politik mengganggu eksekutif, tengok sajalah apa terjadi. Itu keadaannya. Kita ada mempunyai separation of power ataupun pembagian kuasa. Eksekutif, legislatif dan juga judiciary. Tidak boleh antara satu sama lain mencampuri urusan mereka. Saudara? Kata Pak Nazir lagi, pucuk geti digetus Kak Win. Letak di para, diambil serai. Ada parti suka berkahwin, tidak mesra, lantas bercerai. Ini pun satu hal. Tahun demi tahun, baik dengan parti ini, parti itu tak sesuai, cerai, berpisah. Kemudian berbaik pula dengan parti ini. Tak berapa lama, berpisah juga. Dan boleh dikatakan hampir 7-8 kali sebuah parti itu bersama dengan parti-parti yang lain, tapi akhirnya bercerai, berpisah. Bila ditanya kenapa, orang yang dicerai sudah yang salah. Ini keadaan saya. Mereka melihat kesalahan orang lain, bukan melihat kesalahan diri sendiri. Pak Nazir memberi pengingatan bahawa geti itu, maksud geti itulah turi. Terima kasih Pak Nazir. Bila menjelaskan, arti geti adalah turi. Dan digetus itu adalah dipetik. Terima kasih. Sebab Pak Nazir ni bila dihantar kiriman pantunnya, mesti ada penjelasan pada ayat-ayat atau perkataan yang kadang-kadang kita tak mengerti dan kita tak faham. Saudara? Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan tentang bahtera bangsa kita yang semakin berterabur ni, saya perlu memberi peringatan. Kerana bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, semua itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas suntingan maupun komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen dan suntingan. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen tulis. Ingat, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan untuk memberi informasi kepada setiap warga kita yang berkesempatan bersama dengan saya agar kita tidak boleh diperlakukan sembarangan oleh mereka yang gila kuasa, saudara. Dan pencerahan saya ini berprinsip ataupun berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, ya saudara. Saya ni bukan sihat sangat, saudara. Tapi janji saya bertemu dengan saudara, selagi ada kudrat di badan, insya-Allah saya akan bersama-sama memberi pencerahan pada saudara. Ingat, kalau saudara mau menyanggah, tak bersetuju dengan pandangan saya, tak ada masalah. Hantarkan kiriman, tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Sebab kita adalah warga cinta damai, kita juga menyantuni semua permasalahan secara harmonis. Ingat, saudara, warga bangsa Melayu mulia sifatnya. Saudara, kalau dia nak menegur pun dalam kiasan. Saya menerima kiriman tadi daripada seorang teman, lupa pula namanya. Dia yang bertanya, dia kata, supaya ada pihak kadang-kadang terlepas pandang. Kerana hari ini, saat ini, harga barang dan lain-lain keperluan semakin naik, semakin meningkat mahalnya. Kadang-kadang tak ada pun. Adakah mereka terfikir tentang warga bangsa kita yang mendapat pulangan gaji, iaitu 3,000, tapi dikenakan cukai pula. Itu masalah, saudara. Kerana seharusnya pihak pimpinan
harus melihat dan membuat kajian, khususnya di Kementerian Kewangan. Mereka yang berpendapatan 3,000 ataupun 4,000 ini sebenarnya kalau tinggal di kota raya, di kota-kota metropolitan, mereka sebenarnya adalah terjumlah dalam kumpulan B40 ataupun miskin tegar, saudara. Saudara tinggal di Ipoh, tinggal di Kuala Lumpur, tinggal di Petaling Jaya, di Shah Alam, ataupun di Pulau Pinang, maupun di Ipoh. Juga di Alustar, di Kuantan, di Kota Baru, di Pulau Pinang khususnya. Wang sebanyak 3,000 sebulan itu memang tidak cukup. Kerana sewa rumah dah tinggi, tarif elektrik tinggi, harga makan minum, makan pakai anak-anak sendiri pun sekarang ni harga bertambah tinggi. Jadi kadang-kadang mereka bertanya apakah pimpinan dapat melihat dan sedar persoalan ini. Jadi sebab itu katanya kalau kita tanya soalan macam ini, jawabnya macamlah kita mengopik bawang. Kopik-kopik bawang sambil kopik sambillah menangis. Tak ada siapa pun yang boleh membantu kita. Menangis sendiri, laplah air mata sendiri. Lebih kurang begitulah. Tapi ingat, kami ada waktunya. Ada masa, ada ketikanya. Kami akan melakukan hukuman di peti undi. Ini yang pimpinan harus menyantuni, saudara. Dalam pada itu, saudara, saya pula terkejut. Apabila saya cakap terus terang, saudara, kalau benda ini disuarakan walaupun oleh parti pembangkang, saya tak ambil kisah. Tapi kalau itu kebenarannya, maka perlu dijawab dengan segera. Kerana warga tertanya-tanya, sejauh mana benarnya kontrak yang diberikan oleh Dewan Bandaraya Raya untuk mewujudkan atau memasang sejumlah 200 tiang lampu. Tapi kontraknya bernilai 30.75 juta. Jadi artinya kalau untuk satu tiang lampu tu sampai RM157,750. Yang ini Dewan Bandaraya kena jawab. Apakah kontrak tersebut diberi secara rutin terus? Kerana saya dapat tahu ada syarikat yang perolehinya. Apakah syarikat tersebut diberi secara rutin terus atau adanya tender yang terbuka? Jumlahnya tinggi, 30.75 juta untuk 200 tiang lampu saja. Ini keadaan ini mengundang pelbagai persepsi rakyat. Lebih-lebih lagi sekarang ni menteri yang menjaga Dewan Bandaraya, Menteri Wilayah Persekutuan datang daripada UMNO. Itulah kadang-kadang kita merasakan kalau mereka tak bersedia untuk bertindak tegas, tak mahu menjaga kepentingan rakyat, inilah jadinya. Saya mengharapkan apa yang disuarakan oleh parti pembangkang itu tidak benar. Tapi kalau dia menceritakan dengan jelas 200 unit untuk tiang lampu bersama dengan lampunya sampai pada harga RM153,750. Takkanlah satu tiang lampu boleh buat satu rumah. Kalau di kampung macam rumah banglo lah. Ini Dewan Bandaraya kena jawab. Saya hanya menyuarakan pandangan itu, bukanlah saya menyokong. Tapi bila ada persoalan itu perlu dijawab. Perlu dijelaskan. Rakyat nak tahu. Pertama sekali, benarkah harga itu? Yang kedua, apakah tender untuk kontrak memasang lampu tersebut di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur ini dilakukan secara tender tertutup ataupun berunding terus maupun adanya tender terbuka. Kita mengharapkan adanya tender terbuka. Saudara, itu dari segi kepincangan yang kita lihat kalau berlaku amat menyedihkan kita. Di saat rakyat tengah diheret kelaparan. Tiang lampu satu sama dengan harga sebuah kereta. Lawak ke apa? Ini iman mai. Iman. Saya tak tahu itu yang saya dapatkan saya harus menyuarakan. Saya tak menuduh. Saudara. Tapi Dewan Bandaraya kena memberi penjelasan. Rakyat nak tahu benda begini. Saudara Ahmad Yusof, dia kata tiang bersolok emas kot. Inilah saya katakan menimbulkan persepsi yang bukan-bukan di kalangan rakyat. Dia kena jawablah. Saudara-saudara, banyaklah duit poket katanya. Akhirnya macam-macam persepsi rakyat. Saudara. Sebab itu kita mengharapkan agar pimpinan negara segeralah memikirkan bagaimana kita mau mengatasi. Saya tengok yang saudara-saudara temberang tu katanya. Saya tak tahu, bukan saya temberang. Saya dapat apa yang tersiar dalam media sosial. Saudara, apa sebenarnya tanggungjawab pemimpin?
Tanggungjawab sebenarnya adalah untuk menjaga kebajikan dan kemudahan rakyat. Ya, Saudara Ali Jasin, itu benar. Dan saya pula, tanggungjawab saya menyuarakan. Bukan nak mendedahkan kepincangan, menyuarakan. Jika ada kepincangan, perlu diperbaiki. Tak lebih daripada itu. Bukan nak menuduh, saudara. Bila ada tuduhan yang dilakukan oleh pemimpin parti pembangkang, tak perlu saya sebut parti mana dan sebagainya. Ini keadaan. Saudara Azlinuddin, duit banyak lagi. Tak tahulah saya. Kita ni marhain. Kita bukan warga kayangan, Saudara Azli. Gitulah keadaannya. Dan semalam, Pelaksana UMNO, selaku pengurusi Barisan Nasional menegaskan, selepas usai pilihan raya nanti, bahawa Barisan Nasional sedia untuk bekerjasama dengan siapa saja. Sama ada secara persefahaman seperti sekarang ini, ataupun post-elektoral selepas pilihan raya yang ke-15. Ini katanya dalam BN sekarang ni ada 3 keanggotaan sebagai parti trust, parti bergabung ataupun Friends of BN dan parti bersekutu, serta kesemuanya memperlihatkan keterbukaan untuk mereka yang yakin dengan prinsip Barisan Nasional. Beliau telah melontarkan persoalan ini pada Convention Barisan Nasional 1 Jun lalu, dan beliau juga ingin memberikan amaran kepada semua pihak untuk bersedia menerima. Bukanlah kalau orang kata Parti Bangsa Malaysia, PBM pun nak menyertai, pulang dia kata. Tetapi kita bersedia menerima kehadiran parti-parti yang sanggup dan memahami aspirasi Barisan Nasional. Sama-samalah kita tunggu. Bagaimanapun, kita juga mengharapkan sebelum adanya begini, segerakanlah diadakan sidang parlimen. Maka ada sidang parlimen, segerakanlah diputuskan akta anti lompat. Ini juga yang diperlukan. Sekarang, saya melihat dari segi politik kita sekarang ni, saya rasalah untuk di Selangor khususnya, ada perkabaran katanya kalau berlaku pilihan raya umum, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu, Kelantan tidak akan membubarkan Dewan Negerinya. Bagi saya, soal bubar tak bubar soal lain. Tetapi permasalahan yang saya lihat, kalaulah mau diwujudkan persefahaman antara UMNO, khususnya Barisan Nasional, dengan Parti PAS dalam menyantuni muafakat nasional, saya kata lupakanlah. Sekarang sebenarnya tak relevan di Selangor, saudara. Walaupun kita tahu antara puncanya Syam Jalil digugurkan dari jawatannya sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, kerana memang ada wujud perbalahan antara Saudara Syam Jalil dengan Menteri Besar Kedah daripada PAS. Jadi mungkin kerana Tan Sri Nur Omar, beliau mengharapkan mengekalkan hubungan baik dengan PAS, maka jadilah Saudara Syam Jalil ini seolah kambing hitam. Tapi bagaimanapun, kena ingat saudara, walaupun Tan Sri Nur Omar merasa yakin bahawa muafakat nasional, kerjasama dalam muafakat nasional dalam PRU nanti boleh merampas Selangor yang sudah pun 3 penggal, saudara, dikuasai oleh Parti Keadilan. Jadi banyak orang mengatakan, dan saya juga yakin, bahawa apakah ia berasaskan pada keyakinan yang benar ataupun sekadar mimpi di siang hari. Sahabat Asal Servis, nak tanya satu soalan. Kerajaan yang ada sekarang bukan dapat mandat rakyat. Adakah gaji yang buat menteri-menteri itu terima jatuh haram? Yang itu halal haram kena tanya mufti. Bagi saya, kalau siapa saja yang menjalankan tugas, yang dilantik satu jawatan, maka dia dibayar. Maka halal lah. Cuma persoalan memang saya bersetuju sebab semua menteri-menteri yang ada sekarang ni bukan dilantik, dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih di kawasan masing-masing. Tetapi parti yang memerintah itu bukan parti yang dipilih oleh rakyat. Itu masalah yang sering kali yang saya katakan, kerajaan hari ini kerajaan yang rapuh. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, sewajarnya diadakan pilihan umum. Jadi kembali kepada keadaan di Selangor, secara asal servis, absorber, bahawa kita kena ingat, saudara, bahawa politik itu ataupun demokrasi itu is a game of the numbers. Ia berhubung kait dengan jumlah. Jangan lupa, untuk membolehkan kita mendapat angka-angka itu untuk menang, banyak faktor yang perlu dikaji.
Jadi kalau Tan Sri Noh Omar hanya sekadar memikirkan dengan calonan kerjasama dengan PAS, UMNO Barisan Nasional boleh mendapat tambahan kerusi dan sebagainya, saya kata jangan sampai kita orang lihat bermimpi di siang hari. Jangan kita bergantung sangat-sangat pada sesuatu yang belum pasti. Kerana di negeri Selangor ini, banyak kawasan. Selangor mempunyai lebih kurang 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan dalam PRU 14 dulu, peringkat keadilan. Orang sebut Pakatan Harapan. Saya tidak mengatakan Pakatan Harapan. Saya masih lagi kekal sebab mereka bertanding menggunakan simbol Parti Keadilan. Bukan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan itu dijelmakan oleh Dr. Mahathir apabila beliau menubuhkan kerajaan, menepikan keadilan. Saudara, jadi dalam keadaan begitu, kena ingat dalam PRU 14, Parti Keadilan memenangi sejumlah 51. Bukan 5, saudara. 51 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan Barisan Nasional cuma memenangi 4 kerusi saja dan PAS cuma 1 kerusi. Dari 51 DUN yang dimenangi oleh keadilan, 18 Dewan Undangan Negeri itu merupakan kawasan majoritinya pengundi bukan Melayu. Sementara 33 lagi kursi Dewan Undangan Negeri itu majoritinya adalah pengundi Melayu. 5 DUN yang dimenangi oleh BN dan PAS itu adalah kawasan majoriti Melayu, di mana kuasa penentunya adalah pengundi Melayu. Pengundi Melayu masih lagi punya sikap skeptikal, saudara. Masih lagi belum yakin kepada pengaruh PAS yang di Pantai Barat. Jadi dalam arti kata lain, 18 kursi Dewan Undangan Negeri di mana pengundi bukan Melayu yang dikuasai oleh parti yang disebut sebagai Pakatan Harapan, DAP, saudara, sudah pasti sukar untuk ditawan. Sukar. Ini kita kena bercakap betul serang. Sebab saya masih lagi tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Apakah move, apakah tindakan, apakah kerja keras yang dilakukan oleh parti MCA dan parti MIC. MIC ini lagi tenaklah, tak ada pun kawasan yang majoritinya daripada pengundi warga keturunan India. Tapi MIC ini parti keturunan Tionghoa ataupun Cina. Mereka harus memastikan 18 kerusi itu milik mereka. Kalau tak dapat, forget about it. Sementara kerana 35 DUN majoriti Melayu itu, penentunya benar di tangan Melayu. Tetapi hari ini sejak berlakunya perbalahan, sengketa di Selangor, dulu kelabu, sekarang dah jadi hitam. Jadi atas nama kerjasama Muafakat Nasional, PAS tentunya akan menuntut sekurang-kurangnya DUN yang dimenangi dulu. Dan mereka sebenarnya tidak mempunyai kekuatan di Selangor sebagaimana yang berlaku di Melaka dan di Johor. Sebab itulah kerjasama Muafakat Nasional di Selangor akan membuatkan keputusan PRU 15 lebih buruk daripada PRU 14. Memang secara kita menghormati keputusan Tan Sri Noh, tapi dengan membuat andaian mudah, mencampurkan jumlah undi, PAS dapat banyak ini, UMNO dapat begini, dicantumkan boleh menang. Ini bagi saya lah, ini wishful thinking. Jadi sewajarnya kita melihat dalam PRU 14 dulu, sebenar-benarnya indikator dengan jelas. Memang UMNO menguasai kerajaan Selangor sebelum 3 penggal yang lalu. Hari ini sukar. Tambah-tambah lagi, kita tak nampak siapa nak ditonjolkan oleh UMNO Barisan Nasional untuk memimpin. Kalaupun rakyat mahu kembali pada UMNO Barisan Nasional. Ini kena jelas. Sebab itu Tan Sri Noh tak bolehlah hanya mengharapkan sokongan PAS saja. Ini bukan main sempua. Sempua ni kalau kalau saya pergi kedai sundry shop di kedai Cina, ada sempua ni. Hitam atas tu tutek. Itu kiraan sempua. Tak boleh begitu. Kena dilihat dari pengundinya macam mana, aliran pengundinya. Sebab pengundi muda hari ini sudah bertambah. Pengundi yang dulu tak mengundi pun secara otomatis sudah bertambah. Dan berapa jumlah sebenar-benarnya undi yang diperolehi oleh UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya dulu.
fikirkan pula berapa pula yang dimiliki ataupun diperoleh oleh calon-calon daripada parti PAS. Kena kira semua tu. Jangan pula dah kira campur dua ni saja, boleh menang. Minta maaf. Ini memberi kelegaan pada Parti Keadilan. Saya bercakap terus terang. Kita walaupun pahit, kita kena terima. Sebab itu, di saat kita minta adakan pilihan raya umum, bahawa pimpinan UMNO di Selangor khususnya harus merapatkan saf, bukan mewujudkan perpecahan. Harus berusaha untuk menawan hati bukan Melayu. Tapi kalau kita menonjolkan, kita hendakkan juga dengan PAS ni, bukan Melayu akan lari. Ini masalah. Saya Razak tolak pemimpin yang ada kes mahkamah. Saya nak kata sekarang, saudara, banyak saya dengar. Tolak pemimpin ada kes mahkamah. Kalau nak tolak ada kes mahkamah, dalam pimpinan yang ada, pimpinan pembangkang pun ramai. Saudara, kita kena tunggu. Kalau kita kata, kalau dia disahkan oleh mahkamah bersalah, barulah kita tolak. UMNO tak ada masalah untuk menolak pemimpin yang bila dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Bukan waktu dalam perbicaraan. Perbicaraan masih jauh lagi, saudara. Panjang lagi. Saya tahu apa maksud anda. Saya bukan nak membela, tidak. Tapi saya mahu warga kita ini berinformasi. Jangan kita ikut-ikut. Bahawa apabila orang itu bawa je ke mahkamah, kita dah jatuhkan hukuman. Itu satu tindakan yang zalim, saudara. Saya tidak berfikiran begitu. Saya sentiasa terbuka. No one is guilty unless proven by the court. Tidak ada sesiapa pun boleh dikatakan bersalah kecuali setelah ia didapati bersalah oleh mahkamah. Biarlah perbicaraan. Soal itu kita kena melihat. Sebab kata sekarang ni, saudara, kalau itulah percaturannya, bagaimana kalau orang lain mengentah nanti atau ada wujudnya laporan. Bila laporan dibuat, lapor pada SPRM, SPRM buat kajian. Maka orang ni tak boleh bertanding. Ini masalah. Kita bab mahkamah, kita biarkan mahkamah. Sebab kita ada separation of power. Kita ada pembagian kuasa. Kita kena berlapang dada. Bukan saya nak memperlahankan siapa, saudara. Jangan kita sekali membuat hukuman. Dulu pun saya dah bercakap. Siapa kita nak bercakap soal hukum di mahkamah? Kita bukan pakar undang-undang. Banyak permasalahan di mahkamah ini perlu dikaji. Sekarang ni pun kalau saudara lihat apa yang berlaku dalam kes SRC, dah berbolak-balik lagi. Dan kita rakyat pun semakin lenjan. Sebenarnya bercerita soal mahkamah ni, rakyat pun naik bosan. Kerana kadang-kadang rakyat merasakan, mewujudkan persepsi bahawa cara mudah untuk membunuh karier politik seorang itu dengan membuat tuduhan. Bila buat tuduhan, sama ada palsu ataupun benar, bawa ke mahkamah, maka orang itu didapati bersalah. Itu tak betul, saudara. Tak betul cara tu. Saudara Komat, 100 orang zaman PH lepaskan orang mereka. Sebab itu saya katakan, bagaimana mereka yang terlepas. Kita jangan kita melihat diri kita saja yang kena, dan kita okey, boleh. Sedangkan mereka ramai, saudara. Ramai. Seorang-seorang yang ada dekat parti-parti yang bukan UMNO Barisan Nasional juga ada kes. Janganlah kita, saya kata tadi lah, kuman sebang laut kita nampak, gajah dapat mata kita tak nampak. Persoalan yang menyangkupi aspek mahkamah, biarkan mahkamah menentukan. Kita sama-sama tunggu. Tak ada masalah. Dalam perlembagaan, dalam undang-undang, bahawa seseorang itu walaupun dia bertanding, kalau diisiakan menang, tapi kalau mahkamah mendapati dia bersalah, maka dengan sendirinya, dia lucut jawatan dia sebagai wakil rakyat. Itu keadaannya. Saya selalu perlu memberi penjelasan, saudara, supaya kita tidak tersasar. Dalam kita bercakap soal politik, biarlah orang kata berilmu sedikit. Saya tak kata saya tak ada berilmu. Tapi biar dengan tenang kita lihat. Jangan kita adun dengan kebencian. Saya tahu kadang-kadang yang menuduh itu daripada parti pembangkang. Mungkin saudara daripada parti yang bukan parti UMNO. Saya tuduh menyamar sebagai orang UMNO. Ini pun berlaku juga dalam politik. Saya tidak pernah pun mengungkit orang yang dalam parti-parti sebelah sana. Mereka pulanglah. Sampai masanya mereka akan dibicarakan. Setelah dibicarakan, jika mahkamah mendapati bersalah, well, pay for the price. Tapi selagi tidak dibuktikan oleh mahkamah, kita tunggulah. Kita harus menghormati, saudara. Dalam rukun negara kita menghormati dan mempertahankan kedaulatan undang-undang dan perlembagaan. Bukan tak ada, sabarlah. Jadi tapi saya tak setuju kalau saya terus
Menyerang orang tu, kata orang ni, kata orang ni. Macam mana pemimpin kita? Semualah kalau begitu, saudara. Semua. Apa rasa hati saudara kalau saudara menyokong sebuah parti politik? Tiba-tiba parti itu dinaungi oleh sebegitu ramai orang yang sedang menanti untuk dibicarakan dalam mahkamah. Apakah mereka bersalah? Ini masalah, saudara. Kalau mereka dia dapat bersalah, biarlah mereka cara undang-undang mengambil keputusan, bukan kita. Sebab itu saya tak pernah pun menyebut mana-mana nama di luar parti UMNO yang sedang dibicarakan dan bakal dibicarakan. Kalau mereka bakal dibicarakan pun saya takkan nak cakap. Saya bukan macam orang-orang yang dari parti yang bukan daripada parti UMNO, mereka seronok. Bila sebut aja orang UMNO ni, salah. Sebab pemikirannya, hukuman nak dijatuhkan oleh mereka, hasil daripada kebencian. Mereka dah rasa orang ni bersalah. Itu masalah saya. Jangan kita menjatuhkan hukum. Tunggu dulu. Jadi Saudara Ali Yassin mesti ada prasyarat untuk calon-calon pilihan raya Malaysia. Wajib sekurang-kurangnya kepujian bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Itu saya setuju. Sebab perbahasan dalam Dewan Negeri, perbahasan Dewan Rakyat, perbahasan dalam negara mesti digunakan dalam bahasa Melayu. Seandainya mereka nak bercakap Inggeris pun, mesti mendapat izin daripada speaker ataupun yang di-Pertua Dewan. Contoh, sebab itu kita bisa dengar. Dia bercakap, Tuan Speaker ataupun Tuan Yang Bertua, kita melihat negara kita ini berada dalam kesukaran. Sebabnya, the poor people is still at large. Dengan izin. Mana dia minta izin? Dia mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Inggeris. Ini wajib dipertahankan. Sebab itu kalau boleh, carilah calon-calon yang nak ditunggu tu yang boleh fasih berbahasa Melayu. Kalau nanti adalah yang terbulu-bulu. Saudara Yaakob Bob, jangan selalu salahkan kluster mahkamah. Setuju saya. Jangan kita salahkan. Kita berlapang dada. Macam kita ni, ahli akar umbi UMNO. Saudara, kita sebagai warga akar umbi jangan menjatuhkan hukuman sama ada dia daripada parti kita ataupun daripada parti pembangkang. Ingat saudara. Dan saya melihat sekarang ni bahawa pengalisan politik sendiri mengharapkan agar PRU 15 disegerakan. Kerana teka-teki mengenai bila Parlimen akan dibubarkan, masih belum ada kepastian hingga saat ini. Kerana itu dua orang penganalisa politik mereka berpendapat walaupun beberapa pihak mempunyai justifikasi berbeza mengenai isu ini, tapi faktor kekangan adalah faktor utama. Menurut Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, dua faktor yang mendesak supaya PRU 15 diadakan segera. Pertama, faktor kestabilan politik dan kedua ialah faktor ekonomi. Ini berkait rapat. Bukan kita nakkan apa-apa pilihan raya tu kerana nak merebut kuasa, tidak. Selalu saya katakan, sebab kita nakkan kestabilan politik dapat menyantuni masalah ekonomi kita. Kerana kita mengharapkan kerajaan yang akan dibentuk nanti, biarlah kerajaan yang mantap, yang mempunyai keabsahan. Macam mana kata Profesor Dr. Azizuddin, jika PRU mau diadakan tahun ini, waktu sesuainya adalah Ogos dan September. Isunya bukan bila, tapi kesesuaian. Ia bergantung pada sama ada parti memerintah mampu menang dan menang selesa dalam PRU. Itu katanya. Masalah sekarang ni parti pemerintah ada 3 parti. UMNO tak setuju. UMNO tak akan setuju kalau nak menangkan PAS maupun PBM. PAS juga tak akan bersetuju kalau dianggap itu sebagai parti pemerintah. Saudara Romeo Masdai, faktor check-in Sungai Buloh, saya tak tahulah. Kita berlapang dada, tunggu. Jangan kita jatuhkan hukuman, saudara. Saya sebab itu, saya tengok bila saudara Zamil Ibrahim di Kedah, menjerit dia. Bila dia menyelar tindakan Menteri Besar Kedah yang dianggap melampau. Kerana yang amat berhormat Menteri Besar Kedah, ini Sanusi, dia kata bahawa UMNO, Presiden UMNO hendakkan pilihan raya segera kerana Datuk Zahid takut untuk ke penjara. Bagi saya, itu satu kenyataan yang jauh menyimpang. Dan sebenarnya ini satu kenyataan yang dilontarkan dengan begitu saja, tanpa ada bukti jelas.
Berapa kali saya nak cakap. Datuk Zaid Hamidi, dia tak takut untuk pergi ke, kalau dia nak dijatuhkan hukuman dan sebagainya, dia tak takut. Come what may. Baginya, dia nak menyelamatkan UMNO. Kalaulah dia takut untuk menghadapi perbicaraan, dia takut dihukum oleh penjara dan sebagainya, dia dah lama dah ikut cakap Dr. Mahathir. Usai saja PRU 15-14 dulu, dia masuk PBM. Waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Tak adalah kes timbul. Dan mungkin hari ini dia jadi Perdana Menteri pun. Tapi sebab dia tidak bersetuju, maka dia adakan tuduhan dan sebagainya. Kalau Datuk Zahid, Datuk Najib, semua ni setuju. Mengikut kehendak. Masuk dalam PBM. Pakatan Harapan. Masuk dengan ahli-ahli UMNO semua sekali. Bubarkan UMNO ni. Dia selamatlah. Dia tidak memilih cara itu. Sebab itu dia kata, harga yang mahal perlu ditebus. Beliau harus menebus dengan harga yang mahal atas keengganannya. Jadi, Menteri Besar janganlah bercakap bukan-bukan. Sebab itu, Saudara Zamir Ibrahim, dia kata, kadang itu dah jadi macam orang bengong lah katanya. Saya tak mau menggunakan perkataan bodoh, saudara. Tapi bagi saya itu kerajaan melampau. Sebenarnya tidak ada istilah takut bagi Datuk Seri Zaid Hamidi. He will face it, come what may. Sebab yang minta diadakan pilihan raya disegerakan bukan dari Hamidi. Beliau hanya menyuarakan kehendak ahli akar umbi. Kenapa Menteri Besar tak menyiasat dari awal dari mina? Bukan Menteri Besar tak tahu. Bila berlaku, semalam saya dah cakap, bila berlaku langkah Sheraton, UMNO dah tuntut. Malahan PAS juga waktu itu menuntut supaya diadakan pilihan raya dengan segera. Pulangkan balik kuasa itu pada rakyat. Kenapa sekarang, bila anda dah jadi Menteri Besar, ada orang berada di anjung kuasa, maka sekarang ini timbullah. UMNO ni nakkan pilihan raya kerana nakkan kuasa. Ataupun takut nak pergi dipenjarakan. Apakah beliau, kalau dia adakan pilihan raya, kalau parti-parti lain menang, apakah kes beliau itu akan dibuang begitu saja? Tidak. Apakah kalau UMNO sendiri yang memerintah? Katalah UMNO berjaya mentadbir anjung kuasa di Sri Perdana. Macam sekarang, Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Kita tak akan campur tangan dengan urusan apa yang berlaku di mahkamah. Biarlah hakim menentukan. Masing-masing ada pembelanya, ada apa-apa peguam bela. Berujahlah di mahkamah. Kalau salah, salahlah. Kalau benar, lepaskanlah. Kenapa kita menyatakan hukum? Jadi, Menteri Besar ni, kadang-kadang bagi saya lah, dia banyak bercakap yang bukan-bukan, merapu. Seorang, malanglah bagi kerajaan negeri Kedah, mempunyai seorang Menteri Besar yang bercakap ikut cukup mulut. Ikut suka mulut mak nenek dia je. Ini tak patut sepatutnya. Kita bukan nak serang. Kalau kita nak serang tu serang saja. Banyak apa yang berlaku di Kelantan. Apa yang berlaku di Terengganu. Apa berlaku di Kedah. Bukan tak ada saja. Cerita kes pembelian kereta dulu pun berbolok-bolok juga. Jangan lupa. Sekejap tidak, sekejap bukan. Jangan lupa. Sehinggakan orang yang memberi informasi tu, netizen tu, berada ketakutan wanita itu. Jangan lupa. Bagi saya, janganlah duk kata orang takut dan sebagainya. Kita tak pernah takut. Dan kita tak pernah pun tarik kenyataan-kenyataan kita kalau yang benar. Saudara, ini live atai, komen kena puji dia saja. Betul, pergi tidurlah. Cepat koyak blok. Lebih baik untuk apa benda tak. Nah, bagi saya lah, teman-teman, saya tak mau memberi komen pada teman-teman yang membuat live sendiri, sama ada live TikTok ke, dan YouTube, saya tak setuju. Saya tidak mahu mewujudkan polemik sesama kita. Ingat saudara, prinsip saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu mesti dipertahankan. Biarlah dia kata apa pun. Ada orang tanya dengan saya, Datuk Zaharin menyelar pimpinan UMNO, kenapa tak selah dia balik? Kenapa? Dia berhak untuk bercakap. Cakaplah. Tak ada masalah bagi saya. Dulu pun masa Datuk Lokuman dulu. Balun setengah mati juga. Tak ada pun kita nak menyela tindakan dia. Begitu juga ada teman-teman kita sebagai blogger, sebagai netizen, buat live. Tak ada masalah pada saya. Masing-masing memberi pandangan dan pendapat. Kenapa kita harus menyempitkan fikiran kita? Cuma bila mereka mengatakan seseorang itu seolah-olah bersalah, itu tak betul lah.
Itu pun saya tak akan menyanggah mereka. Cuma yang saya sanggah kenyataan Menteri Besar Kedah. Dulu masa isu, jangan lupa saudara, pembelian kereta Ford di Pulau Pinang. Apakah kes sebut dah selesai? Jangan, saya kata. Kalau orang nak korek, macam-macam orang boleh korek. Jadi kita ni, kalau rumah kita ni, rumah kaca, jangan baling batu rumah orang. Itu saja. Saya kalau boleh lah, saya tak maulah nak maki hamun sama mereka. Jadi sebenarnya, apa kenyataan daripada pengurusi ini pengarah komunikasi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Syamsul Nasarah. Menurutnya dia kata keputusan untuk menyegerakan pilihan raya umum ke-15 adalah keputusan kolektif parti. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerana ketetapan itu telah dibuat sejak Perhimpunan Agung UMNO dulu lagi. Ia bukannya atas kehendak mana-mana individu. Pendirian itu juga dibuat sewaktu Perhimpunan Agung UMNO yang lepas. Dan Perhimpunan Agung Khas UMNO. Jadi kita serahkan kepada top 5. Yang amat berhormat pada menteri pun sedar. Dia pun setuju. Dia kata dia serahkan kepada top 5. Jadi sama-sama lah kita tunggu. Cuma kita kata bila. Sebab kita merasakan selagi dilewatkan, banyak masalah akan timbul. Bagi kita, kerana kita mengharapkan. Sebab beliau adalah Perdana Menteri yang didatangkan daripada UMNO. Jangan dibiarkan berkocak dalam UMNO itu berterusan. Itu sebab warga UMNO minta tuntut Perdana Menteri. Cepatkan. Orang kata meminta pada yang ada. Memohon kasih sayang pada yang sayang. Jadi kita meminta yang ada kuasa sekarang ni Perdana Menteri. Kita minta saja. Kuasa itu kita tahu bukan mutlak milik beliau. Kuasa itu mutlaknya milik Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Cuma mintalah bagi pihak UMNO. Sebab beliau adalah Perdana Menteri yang didatangkan daripada UMNO. Tak lebih daripada itu. Tapi kenapa diselar UMNO ni nak gila kuasa, UMNO nakkan pilihan raya cepat kerana tak nak presiden dia di mahkamah. Apakah bila berlaku pilihan raya itu, perbicaraan dihentikan? Apakah bila menang Kerajaan Barisan Nasional nanti, perbicaraan sebut dihentikan? Tak boleh, saudara. Perbicaraan diteruskan. Apa yang risau sangat? Bukan saya tak tengok, saya lihat. Banyak lagi pelantikan. Hari ini berlaku beberapa pelantikan. Yang saya tahu, kadang-kadang pelantikan itu ada berhasrat untuk tujuan politik. Sebab itu orang politik dilantik dalam syarikat-syarikat atau GSC maupun agensi-agensi kerajaan. Itu bagi saya lah, lantik orang politik ni tentulah ada agenda politik. Saya malah nak sebut soal itu. Bagi saya, kita kalau nak bertanding, tandinglah secara anak jantan. Apa perlunya kita gamit orang itu, gamit orang ni bagi upah. Ini dianggap sebagai korupsi politik. Kalau dari awal kita bermain korupsi politik, sama ada scheme of thing dan sebagainya, maka kita akan berterusan terjebak dalam korupsi yang teruk. Saudara Maksmana, warga UMNO saja yang memperjuangkan rakyat dan negara. Itu jelas. Saya tak kata begitu. Ada juga saudara Maksmana. Bagi saya, mungkin kita terlepas pandang. Pimpinan-pimpinan yang lain pun memperjuangkan. Cuma yang kita lihat, ada juga pimpinan yang merapu. Bila merapu, kita kena songsong. Macam lebay-lebay tu. Adakah dia kata, lebay di Kedah tu, dia kata bahawa Zahid nakkan pilihan raya segera kerana dia takut menghadapi mahkamah, takut masuk penjara. Ini satu kenyataan yang cukup kurang sopan. Apakah anda ingat lebay-lebay yang ada sekarang ini terlepas daripada tindakan mahkamah nanti? Jangan lupa saudara, ada, bukan tak ada. Tunggu ajalah nanti. Tetapi bagi saya, kita bukanlah mengatakan bila bawa ke mahkamah dia bersalah. Tidak. Kita tunggu mereka juga akan diadili. Sebab itu, kata Datuk Syamsul Nasarah, yang sebenarnya PAS takut dengan PRU ini kerana mereka bakal kehilangan jawatan. Itu pasti. Sebab arus kebangkitan rakyat sekarang ni tak boleh ditahan lagi. Sebab bukan saja ahli UMNO, rakyat biasa pun minta diadakan PRU dengan segera. Sebab mereka pun tak sabar-sabar. Hari ini kita nak tanya, apa yang dilakukan di Kedah?
Rakyat Kedah tertunggu-tunggu. Bagaimana pentadbiran di Kedah? Berapa banyak masalah tanah, masalah petani disantuni. Ada? Tak dengar pun. Yang kita dengar berebut air dengan kerajaan Pulau Pinang. Tak kena mengena. Nak buat bangunkanlah. Jangan dibiarkan negeri Kedah terus mundur. Negeri saya. Jadi kita tidak bersama dengan mereka. Jangan anda memberi kenyataan yang bukan-bukan. Kenapa dulu waktu ada muafakat nasional, anda puji melangit? Saya tak pernah puji melangit. Saya mendengar malahan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri Tengku Razali. Dia kata hati-hati dengan PAS ni. Betul saya. Kalau ikut sejarahnya, saya bila orang buat itu, saya nak bangkitkan soal sejarah. Sejarahnya mula-mula pilihan raya tu mereka berasingan. Kita perikatan. Lepas perikatan, masuk Barisan Nasional. Zaman Allahyarham Datuk Asri Haji Muda. Dah elok-elok Barisan Nasional, tahun 78 pecah kerana isu di Kelantan. Kemudian PAS berganding bahu pula dengan Angkatan Pondok Umar 1946. Tak sampai mana-mana pun pecah. Sebab itu Tengku Razali faham. Dia tahu perangai orang lebay-lebay ni. Maka dia kata PAS ni macam pelacur je katanya, pelacur politik. Itu tuduhan bagi saya. Lepas dengan semangat 46, Angkat Pondok Umar bersama pula dengan Pakatan Rakyat. Menang di Kelantan, menang di Selangor, dapatlah juga ada jadi exco dan sebagainya. Lepas itu pecah balik. Kemudian wujud pula muafakat nasional. Bangga nak rak lah dipuji UMNO. Cukup-cukuplah kita bermasalah. Selama 60 tahun kita tak berbaik. Selama 60 tahun kita bersengketa. Tapi sekarang kenapa maki UMNO balik? Cuma yang tak ada sekarang ni, nak maki mengatakan kita ni calon ke neraka. Dia orang saya calon ke syurga. Itu tak betul lah. Ini pandangan saya harap Menteri Besar tu berhati-hatilah. Jangan celupar sangat. Kalau anda celupar, UMNO pun ramai juga warganya yang lebih celupar daripada anda. Jaga ni Kedah sebaik mungkin. Sebenar-benar saya, mereka takut. Kerana jika berlaku pilihan raya, saya cakap terus terang saudara, PAS di Selangor belum tahu boleh menang. Belum pasti yang ada kursi yang ada sekarang ni boleh menang. Belum pasti saudara. Tak kena gaya, hilang deposit. Itu di Selangor. Bagaimana kursi parlimen yang lain? Besar kemungkinan. Bagaimana kedudukan kerajaan Negeri Kedah? Macam mana kerajaan di Terengganu, di Kelantan? Ini yang mereka tak nak terburu-buru mengadakan pilihan raya sebab mereka dah melihat tampaknya ada bantu-membantu. Untuk mereka bergantung dengan Parti Peribumi ini, jawabnya huyup. Huyup saya. Tapi kita biarkanlah. Sebab itu mereka nak kalau boleh tangguh lagi supaya dapat membina kekuatan mereka. Tunggulah setahun lagi. Apakah lepas setahun lagi nanti besok UMNO gila kuasa juga kerana nak buat pilihan raya? Jadi bercakap biar berfakta. Saya marah ni bukan pasal apa. Sebab mereka takut kehilangan jawatan, gaji besar. Seorang menteri. Gaji menteri bukan sikit-sikit saudara. Di saat ini, hari ini, rakyat susah. Presidennya jadi duta, bertaraf menteri. Presiden UMNO tak minta apa jawatan pun. Beliau boleh tekan. Jumpa Datuk Ismail Sabri, I want this, I want that. Tak ada. Beliau meneruskan usaha pembersihannya di mahkamah. Jadi kena lihatlah keadaan begini. Tak ada pun tergigih minta jawatan. Begitu juga Datuk Seri Najib pergi ke mahkamah. Walaupun sekarang ni macam-macam cerita ada. Kita dengar je lah. Tapi kenapa anda meletakkan kluster mahkamah mesti ke Sungai Buloh? Ini satu persoalan yang perlu anda fikirkan baik-baik. Walaupun anda bukan daripada Parti UMNO, saya tahu yang menurut semua bukan Parti UMNO. Warga UMNO tak sezalim itu. Kita dulu bila sebar rasa lah, ada ahli daripada parti DAP ke yang ditangkap kerana masuk dalam kelab malam, adanya elemen dadah dan sebagainya, kita tak cakap apa pun. Malahan cerita semburit pun disandarkan pun UMNO tak bercakap lebih. Kita tak ada all out. Tak ada. Cuma kita mengingatkan mereka yang ada kes ini. Jadi jangan sekali-kali anda menunding jari pada UMNO. Sebenarnya PAS ketakutan mereka akan kehilangan kuasa. Mereka akan hilang kerusi.
Sebab menurut kenyataan daripada Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, itu bekas menteri daripada PAS, dia kata untuk pilihan raya akan datang sebanyak 32 kerusi parlimen berada dalam keadaan kritikal sekiranya Barisan Nasional dan PAS berhadapan Pakatan Harapan secara 3 penjuru. Kritikal. 32 kerusi. Dia sebagai calon daripada parti PAS pun, dia tidak yakin boleh menang. 32 kerusi bukan sikit. Jadi, dia kata kalau adanya muafakat nasional, adalah cahayanya. Tapi dah tak ada sekarang, dah tak boleh nak disantuni. Jadi, dia mengatakan kritikal, 32 kerusi. Itu bukan cakap saya, cakap orang PAS. Dan saya pun tak ada pun buat kajian betul. Ketika kerusi itu, saya nak kaji. Saya akan buat kajian bila sampai waktunya. Nak bercakap, biar ada fakta. Sebab kita tak mahu kuasa. Sebab itu, pandangan yang diutarakan oleh Lebay Hadi itu, dengan Lebay daripada Kedah tu, mereka mempunyai agenda-agenda tertentu. Saudara Mitop, dia kata kuasa membuatkan parlimen ada pada Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri daripada UMNO. Tak betul. Kuasa membuatkan parlimen ada pada Agong. Dan beliau sebagai Perdana Menteri boleh merayu. Memohon pada Agong untuk membubarkan parlimen. Cuma yang kita hairankan, tadi saya terima juga kiriman daripada Saudara Zainal. Dia kata kenapa pula Perdana Menteri nak bertanya pula dengan Muafakat Nasional? Apa halnya? Sebab beliau adalah naib Presiden UMNO. Jadi warga UMNO pun marah pada Perdana Menteri. Tapi kita tidaklah nak mengatakan tarik sokongan. Tak ada. Kita kata kita minta. Kita merayu pada yang kasih. Meminta pada yang ada. Yang ada kuasa sekarang ni, Perdana Menteri daripada UMNO. Mohonlah daripada Duli Yang Mahulia Tuan Agong supaya parlimen dibubarkan. Dan kita akan mendapat satu kerajaan baru selepas pilihan raya diadakan. Sebab sekarang ni saudara, saya nak beritahu besok hari Isnin. Berhati-hati. Mungkinkah besok keadaan, pengumuman. Sebab saya melihat kenyataan daripada Bank Dunia, daripada IMF agak mengerunkan. Cuma saya tunggu besok. Siapa mana benar kenyataan mereka itu. Saudara, dan saya cuma berharap teman-teman semua dalam keadaan kita sekarang ni berhati-hati jugalah saudara berbelanja. Janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan. Saudara, sabar. Kita sedang menghadapi ujian. Ingatlah peristiwa sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf berhubung dengan 7 tangkai padi. Artinya 7 tahun kita bahagia dan 7 tahun musim kemarau. Ingat saudara, baginda Rasulullah juga pernah berpesan bahawa akan berlaku wabak yang panjang. Inilah wabak COVID-19. Akan berlaku kemarau yang panjang dan diikuti dengan berlaku kebuluran. Jadi kita sebagai umat Islam harus memegang sabda junjungan itu untuk kita berwaspada. Bagi mereka yang mengambil sabda junjungan itu dijadikan sebagai panduan hidupnya, insya-Allah kita akan berjaya mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Suasana hari ini bukanlah suasana macam 10 tahun dulu. Suasana hari ini penuh dengan cabaran. Marilah kita menghadapi cabaran sebaik mungkin tanpa kita meletakkan hukuman pada orang lain. Biarlah mahkamah melaksanakan tugasnya. Kita sebagai warga cinta damai tunggu dan dengar. Cuma saya nak bagi tahu pada warga lebay-lebay ni, tolong jangan buat kenyataan yang bukan-bukan. Anda buat kenyataan begitu, kami juga boleh melakukan lebih teruk daripada anda. Kami tak mau mengkeronyok anda sebab kami melihat anda juga mewakili parti Islam. Kalau parti yang anda usahakan berlandaskan pada Islam, memang kita tak naklah nak maki hamun. Cukup-cukuplah kita dah berbalah. Kita dah berbaik dalam Muafakat Nasional. Tapi bila berpisah, jangan jadikan perpisahan itu sebagai kebencian. Jangan wujudkan perpisahan antara UMNO dengan PAS ini satu kebencian. Anggaplah perpisahan ini oleh kerana pimpinan yang tak menentu. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.